dia dapat, nikmat jerah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Alhamdulillah sama-sama kita mengucapkan sejenis kesyukuran kepada Allah himpunan kita pada pagi ini sama-sama di dalam surah Al-Rosa, rumah Allah yang mulia ini. Bersama-sama kita mendengar kuliah subuh yang akan disampaikan oleh tetamu jemputan khas datangnya jauh daripada Ipoh Perak, iaitu Al-Fadhil Ustaz Halim-Din, yang mana tidak asing lagi, yang selalu kita lihat beliau di kaca TV menjadi jemputan di program Tanyalah Ustaz. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz di surau kita ini, yang mana ini juga merupakan pertama kali kita berkolaborasi dengan geng Surau Putrajaya, yang mana telah membantu kita untuk mengatur pertemuan dengan Al-Fadhil Ustaz pada pagi ini. Dan Alhamdulillah juga bersama-sama dengan kita pada pagi ini adalah wakil daripada GSP geng Surau Putrajaya, Saudara Faizal, yang merupakan Presiden pada GSP, turut dapat hadir pada pagi ini. Kita merakamkan ucapan terima kasih juga kepada GSP yang dapat membantu kita mengatur pertemuan pada pagi ini. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar kuliah subuh yang mana bertemakan dengan sambutan kemerdekaan yang baru-baru ini, yang kali ke-66, yang mana pada pagi ini kita akan mendengar satu kuliah yang bertajuk Merdeka Dunia, Merdeka Akhirat. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan mendengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Majlis ini ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Halim-Din untuk menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini. Tafadhal masykur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لك يا الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ويا حبيب الله ويا خليل الله أشهد أنك رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور. Kata Allah, yaitu mereka yang bila diberikan kuasa pemerintahan lalu mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta mereka menyeru kepada umat manusia agar melakukan kebaikan dan kebajikan. Dan juga dalam masa yang sama mereka memberi peringatan agar menjauhi daripada perkara jahat, maksiat, kemungkaran. Dan sesungguhnya bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Sadaqallahul Azim, surah Al-Hajj ayat yang ke-41. Yang saya muliakan Sahibul Muhtaram Kursi Majlis pada kuliah subuh khas
kemerdekaan. Pagi ini Musi Surau Trajaya dan seluruh kuasa pentadbir surau, tuan dan puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita manjatkan rasa syukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita ada dalam majlis perkongsian ilmu membicarakan tentang kemerdekaan, hurriyah, istiqlal dalam bahasa Arab. Sebenarnya kemerdekaan negara kita yang kita sambut hari yang ke-66 tahun sudah tentulah suatu kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah. Terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada hamba-Nya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung, mengira akan terlalu banyak yang nikmat Allah di atas muka bumi ataupun kepada makhluknya, la tuhsuha, pasti kamu tidak akan dapat menghitung, mengira daripada nikmat, sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat yang paling agung bila mana Allah memilih kita menjadi seorang muslim dan mukmin di atas muka bumi. Dan kerana itu Allah menyatakan tadi, orang yang Allah bagi kuasa pemerintahan, kita lah sebagai khalifah. Kata Buya Hamka, bila disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya Allah letakkan kita ni insan manusia sebagai khalifah fil ard. Abu Hamka menyebut sesungguhnya khalifah yang dimaksudkan di atas muka bumi ini ialah penyambung kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, menguruskan kehidupan di atas muka bumi Allah ini, berpandukan kepada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi kita bersyukur sangat, sebab bukan mudah Allah nak menjadikan kita ni, ataupun bukan mudah kita nak meletakkan diri kita yang kerdil, yang hingga ini menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu Allah menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Manusia sesungguhnya yang mulia di sisi Allah bukan seorang yang disebut memiliki kekayaan, harta benda, bukan manusia yang banyak pengaruh, bukan manusia yang memiliki kuasa pemerintahan yang hebat. Sebab kesemuanya itu Allah boleh cabut, rentak, tarik balik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah lah yang berkuasa menghendaki kepada sesiapa yang Allah nak beri kuasa pemerintahan, dan juga Allah jugalah yang berkuasa dan berkehendak untuk mencabut kuasa pemerintahan daripada siapa yang Allah nak. Dan begitu juga Allah berkehendak, berkuasa nak memuliakan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan sebaliknya pun begitu. Allah berkuasa dan berkehendak kepada sesiapa yang Allah nak hina. Maka dengan kerajaan yang ada pada Allah, itulah yang disebutkan tadi, kuasa pemerintahan Allah yang maha adil. Itulah kuasa pemerintahan yang baik di sisi Allah, maknanya kerajaan Allah. Jadi kerana itu, orang yang mulia balik tadi di sisi Allah ialah atqakum, yang bertakwa.
Kalau kita dapat satu title ataupun suatu gelaran muttaqin dengan usahanya daripada orang yang beriman akan jadi orang yang bertakwa, yang ini satu kemuncak kehidupan. Hidup di dunia ni, orang ni pasti dia adalah orang yang sudah memiliki suatu gelaran orang yang hurriyah ataupun merdeka. Tak ada gelaran yang terbaik melainkan golongan yang disebutkan tadi, muttaqin. Sebab dia ada kesan ataupun kesinambungan daripada takwa itu, kata Allah. Inilah yang dikatakan innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Surah An-Naba. Bila disebut muttaqi, maknanya kata Allah orang yang bertakwa. Mafaza, faizun, orang yang mendapat kejayaan, nikmat. Mereka sukses, mereka mendapat satu kemenangan. Bila diterjemahkan kemenangan, kejayaan, ini orang yang merdeka. Dia rujuk bila mana dalam peristiwa Fathul Makki yang berlaku pada tahun yang ke-8 Hijri. Inilah kemerdekaan yang hakiki. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kata Allah. Bila datangnya yakni kebenaran, diterjemah tafsirkan kebenaran itu adalah ad-dinul Islam. Hak yang Nabi bawa bermula di Mekah dahulu lebih kurang 13 tahun. Dan orang yang merdeka pada waktu itu tak ramai, dalam arti kata yang ikut follow agama yang Nabi bawa. Bermula secara sir, sembunyi-sembunyi dakwah yang Nabi kembangkan di bumi Mekah, sikit-sikit. Tumbuh 13 tahun. Hak yang Islam merdeka betul hanya lingkungan 80 hingga 100 orang. Maknanya sebulan nak dapat seorang merdeka, jenuh, tak dapat. 13 tahun bawa dia lebih kurang 100 orang. Dan akhirnya perintah Allah agar hijrah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsiran wasa'a. Kata Allah, orang yang berhijrah di jalan Allah, jadi Allah jadikan hamparan muka bumi di tempat yang terbaik untuk kamu berhijrah, kata Allah. Dan sesungguhnya orang yang berhijrah itu akan kami rezekikan kepada mereka, iaitu rezeki yang makmur. Kemudian kata Allah, wa may yuhajir fi wa may yuhajir ila Allah wa rasulih. Lalu kata Allah, pada waktu itu wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, mereka keluar daripada rumah mereka tujuan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul. Thumma yudrikuhul maut, bertiba dalam perjalanan hijrah mereka, mereka menemui ajal mati. Faqad waqa'a ajrahu 'ala Allah, lalu Allah mengganjarkan kepada mereka dengan pahala yang cukup besar bagi orang yang berhijrah. Di sini kita lihat bahawa orang yang nak berhijrah ini juga adalah orang yang menuju kemerdekaan. Setiap hari dituntut supaya kita berhijrah. Hajar, hadiru, kita ni dituntut tiap-tiap hari untuk berhijrah. Bukan setahun sekali. Muharram itu sambutan ma'al hijrah. Yang disebut tadi, untuk apa? Untuk kita menjadi manusia insan yang terbaik. Proses penghijrahan itu berlaku pada everyday, setiap hari. Yang Allah sebut tadi, yang dikatakan wa may yakhruj min baitihi, kita keluar tadi daripada rumah, turun hadir ke surau Rora,
Untuk apa? Untuk nyatakan peribadi kita ialah satu orang insan yang mahu berusaha menjadi insan yang bertakwa. Kalau duduk di rumah pagi, sembahyang subuh tidak, kuliah subuh petang lagi lah. Macam mana kita nak kata kita ni sebagai muhajir? Bagaimana kita nak disebut sebagai muhajir fi sabilillah, muhajir ila Allah wa Rasulih? Sedangkan hijrah itu dituntut untuk kita melakukan banyak pengorbanan dan perjuangan. Kalau tak berlaku, maka tidak adalah namanya seorang itu yang berhijrah kepada Allah dan Rasul. Sekaligus mereka tidak mendapat satu pengiktirafan yang dimaksudkan kemerdekaan. Kerana merdeka itu bebas daripada belenggu jahiliyah. Merdeka itu bebas daripada pemikiran yang bodoh, kata pendeta Zabah. Begitu juga kata Said Naqib Al-Attas, kemerdekaan itu menuju kepada hati yang suci, sebagaimana yang disebut juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga Imam Syafi'i. Kemerdekaan itu adalah penyucian jiwa, hati yang bersih. Sekiranya tidak ada usaha kepada takwa, maka macam mana kita nak katakan hati kita suci dan bersih, tuan-tuan? Sebab itulah bila mana 100 orang yang hijrah daripada Mekah ke Yathrib, mereka itu hati mereka hati Allah. Mereka itu berkhidmat kepada Allah. Mereka itu adalah hamba kepada Allah, yang telah dijelaskan oleh Rabi'i bin Amir, yang telah diutuskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab waktu nak berlakunya peperangan Qadisiyah pada tahun yang ke-15 Hijri. Kamu jumpa satu orang yang bernama Panglima Rustam di Parsi. Sampai di Parsi, di istana Panglima Rustam, lalu Panglima Rustam tanya kepada Rabi'i bin Amir, wakil Umar Al-Khattab, siapa kamu? Dan tujuan kamu datang ke sini, wahai Rabi'i bin Amir? Lalu dijawab, Allahu ta'athana, Allah yang mengutuskan aku ke sini, wahai Rustam. Apa tujuan? Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Tujuan aku datang ke sini nak keluarkan kamu daripada menyembah sesama manusia, daripada kamu mengagungkan sesama manusia, daripada kamu takut kepada manusia. Marilah aku ila Allah. Takut ni hanya satu dia, Allah. Sebagaimana doa Nabi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi tak pernah lupa doa ni. Apa dia? Nabi minta lindung, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, lindungilah aku daripada menjadi manusia yang jubni, penakut. Hanya yang punah ni takut kepadamu sahaja, ya Allah. Itu doa Nabi tu kan. Dan begitu juga wal bukhli, jauhkanlah aku daripada sifat bakhil, kedekut. Nabi menjadi manusia yang tak takut langsung kepada makhluk, hanya dia takut Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia ajar. Kita pun begitu juga, ajar anak-anak supaya takut pada Allah, bukan takut pada hantu. Yang ni nampak duk main-main dengan begitulah, hantu. Apa itu kita nak zikir hantu. Dia boleh membunuh kita. Cerita seram tu cerita, hakikatnya boleh ke dia nak bunuh kita, hantu, dengan kuku tajam, dengan gigi siung, taring dan sebagainya. Hampir hari ini umat Islam takut pada hantu. Yang hakikatnya kita, Allah yang ciptakan kita lebih hebat daripada hantu tu. Sebab itu ada ayat-ayat ruqyah. Sebab itu bila turunnya ayat kursi diiringi 70,000 para malaikat Allah bergegar
Iblis dan syaitan menggeletar takut dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Dia ada cara bacaannya. Kalau kita mengaji dalam syifa, belajar di dalam syifa, 9 waqaf ayat kursi itu. Tu iblis, syaitan, jin jahat cukup takut. Cuma yang kita dimomokkan takut pada hantu. Bila kita duduk di satu tempat, kadang makhluk asing, jin main dalam hotel, lantai atas bunyi macam guli. Mereka kata orang Perak, bunyi macam-macam. Kemudian pintu tutup sendiri. Dia ganggu pintu je. Tapi kalau kita takut pada Allah, maka kita ada cara macam mana nak menghindari, menghalau gangguan jin. Dia tak lama. Kalau betul cara kejap, lari dia. Disuruh pula, suruh supaya azan telinga kiri dan kanan dan kiri. Kalau sekiranya benda itu ada di dalam badan seseorang, kita tanya dia, kamu datang daripada mana? Nak keluar ke tidak? Kalau tak keluar, aku kerjakan kamu subuh. Akhirnya keluar kan? Itu kata tu, dia tidak boleh beri ancaman kepada kita. Bila mana kita hanya takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, tuan-tuan, sikit aja kita baca daripada ayat-ayat Quran, lari dia. Itu kalau ikut cara kaedah yang betul. Jadi kerana itu, ambil balik tadi, orang yang merdeka maksudnya orang yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang juga taat kepada Rasul Allah. Apa yang Allah perintah, maka tak pernah dia tak buat. Baik sembahyang, baik zakat, puasa, haji bila ada kemampuan. Sebab kesinambungannya akhirat. Ditaat pada Allah di dunia, maka dapatlah di akhirat tadi kejayaan, kemenangan. Dunia pun merdeka, akhirat pun merdeka. Tapi kalau orang di dunia dah tak taat pada Allah, dah tak taat pada Rasul, bagaimana dia nak dapat merdeka dunia, tak lagi akhirat? Soalan akan ditanya oleh Allah, ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, kalau mulut ni kata Tuhan, termasuk sebenarnya tafsir dia adalah perbuatan. Tidak dibiarkan kita bercakap dengan percakapan, melainkan ada makhluk yang mengawas. Siapa dia? Raqibun atid. Malaikat raqib dan atid mengawas qauli, baik percakapan dan terjemahnya juga adalah perbuatan. Kita tak boleh lari. Semua itu ada catatan daripada makhluk malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun sendiri maha mendengar, maha melihat. Tu kita mendengar kembali. Bukan hidup ni tanpa ada tujuan dan makna. Sebab soalan Allah katanya, contoh kita kata tentang umur, an umri fima afnahu. Aku bagi umur tempoh hidup kamu. Berapa tahun amal ummati baina sitti wa sab'in. Nabi kata umat aku akhir zaman 60, 70. Kau ada 100 tahun ni jarang-jarang sangat. Lebih 100 lagi payah. Kau ada pun berapa orang boleh dikira. 60, 70 mati. Soalnya nanti, apa yang kita buat dalam tempoh hidup 60, 70? Adakah kita memenuhi kehendak Allah dan Rasul? Daripada awal kita kata akil baligh sampai kita akhirnya menikah.
Tengok macam mana satu orang insan yang hebat, pahlawan Islam, yang cukup dikenali bukan takat makhluk di dunia, di Arash. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih, seorang conqueror ataupun conquest, satu orang insan yang menjadi penakluk pembuka kota Konstantinopel. Ini orang yang cukup hebat. Telah Nabi sebut satu masa nanti akan lahir satu orang panglima pahlawan Islam yang hebat. Nabi tak sebut siapa dia. Akan lahir. Dia lah yang akan membuka kota Konstantinopel. Tengok-tengok betul lah apa yang Nabi sebut. Nama yang sama dengan nama Nabi Muhammad, anak kepada Sultan Murad yang kedua. Pada waktu itu lahirnya, maka lahirnya ke dunia ini insan yang agung, hebat. Dia tidaklah setara Nabi, sebab Nabi tak boleh disaingi Rasul. Apapun tindak tanduk dirinya, hidup dia, apa yang dibuat itu adalah ittiba' sunnah, ikutan sunnah Nabi SAW. Dan gigih ayah dia nak didik anak dia dengan agama, mengaji dengan, belajar dengan seorang guru ataupun ulama yang berketurunan dengan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Kata guru bapaknya, dia kata, anak kamu ni, dia kata, satu hari nanti aku tengok menjadi insan yang hebat. Dia akan conquest tadi, penakluk pembuka kota Konstantinopel. Macam kita katalah, masih mulut dia tu, didikan ayahnya Sultan Murad II alim, maka anak dia pun ikut sama. Sejak akhir balik, Sultan Murad didik anak dia menjadi suku. Anak dia Muhammad tadi digelar Al-Fatih, pembuka. Dia tak pernah tinggal solat fardu secara berjamaah. Nampak ciri seorang yang merdeka. Dia tak pernah tinggal solat fardu secara berjamaah. Berapa tahun umur Sultan Muhammad Al-Fatih? 49 tahun meninggal. Betul-betul umur sebaya saya 49 tahun, my age 49 years old. I tell you, I'm still young and I feel young. Rasa gitu kan. 49 tahun. Tahun depan 5 series dah, turun lah. Umur Sultan Muhammad Al-Fatih 49 tahun mangkat, meninggal. Sejak akil balik, ambillah katalah 10 tahun sampai 49, ambillah 50. Bermakna 40 tahun dia tak pernah tinggal solat fardu berjamaah. Kita jangan tanya lah, kan kata berjamaah, solat fardu banyak tak semayang daripada semayang. Kajian terkini cari dalam internet, Google kan, di Malaysia yang tak semayang 5 waktu dah cecah 85% percentage. 85% yang tak semayang 5 waktu. Mungkin semayang maghrib, insyaAllah semayang, subuh, buyuk, pagi. Kalau inilah peratus yang tak semayang berbanding yang semayang tinggal 15% dalam negara kita. Cuma tu kita nak kata kita dah merdeka. Menurut perspektif Islam, hak cerita penjajah tu satu hal, tak apalah, kita sedia maklum. 433 tahun negara dijajah. Portugis 1511 sehingga 1641, 130 tahun. Digantikan pula dengan Belanda 1641, 1824, 185 tahun, 185 tahun Belanda menjajah. Ganti pula dengan British, Inggris 1824 sampai 1957, pun 133 tahun. Tolak Jepun sekejap 1941 sampai 1945, 4 tahun.
Inggeris 129 tahun memerintah. Total campur 433 tahun penjajah memerintah. Keluar kita pun rasa seronok, tak adalah macam dulu zaman Jepun, orang kata zaman orang putih. Ingat kata Syekh Abdul Qadir Audah, penjajah dah keluar tetapi dia meninggalkan kesan penjajahan, yakni ghazwatul fikr, pemikiran, cara berfikir. Dan kehidupan kita hari ini terasa dah banyak kita ikut telunjuk penjajah. Ialah ratusan tahun, hak merdeka baru 60 tahun. Kesannya memang kuat. Ini yang sedang berlaku dari sudut budaya, akhlak. Bukan mudah kita nak change, kita nak hijrah, kita nak ubah. Dengan tempoh ratusan tahun negara dijajah oleh kuasa asing. Tiba-tiba nak bawa, nak celup pula dengan celupan Islam yang telah kita ditinggalkan oleh Nabi bukan baru 1400 tahun. Cukup lama. Kerana itulah di akhir zaman yang sekarang kita berada, orang sudah lupa akan sunnah Nabi. Bada'al Islamu ghariba wa saya'u bada'al ghariba fatuba lil ghuraba. Oh, kamu hadis sahih. Islam datang dalam keadaan dagang, janggal, ganjil. Dan Nabi kata wasaya'u pada gharibah. Gharib, Islam akan pergi dalam keadaan janggal, dagang, ganjil. Fatuba lil ghuraba. Tapi ingat Nabi kata, orang yang bodoh, orang yang ikut Islam dalam keadaan dagang. Ya, orang tak terima tak apa, pakai tudung nampak ganjil, kemudian apa dia, berbagai-bagai amalan Islam. Baru di France, Perancis, pemimpin mereka cukup iri hati dengan perkembangan Islam di Perancis. Nak diharamkan pakaian jubah abaya wanita-wanita, bukan umur tak mau. Pengalaman saya dan banyak kali ke Europe, antara juga di Perancis. Perkembangan Islam di Perancis hebat. 60 juta penduduk, 10 juta ni Muslim, 10 juta Muslim. Paling tinggi lah Islam berada di Eropah, di France, di Perancis. Sekitar di Paris sahaja tak kurang 300 buah masjid tuan-tuan di Perancis. Di Frankfurt saja ada 70 buah masjid. Di Oslo, Norway yang saya pergi, musalla lebih kurang ada 2,000. Umat Islam di sana tak sampai 1 million, tapi perkembangan Islam cukup menangis. Begitu juga di Sweden, 1 juta lebih Muslim, tapi dia bertakut perkembangan Islam. Di Denmark pun begitu juga. Copenhagen itu cukup ramai wanita yang bertudung Islam Muslimah. Di Holland, di Belanda 2 juta Islam daripada 20 juta penduduk. Tahun lepas saya program Raya Haji Korban di Holland dan bersama dengan Islamic Center Mu'alaf di Rotterdam, berprogram dengan mereka. Umur 18 tahun, satu orang Muslimat, student University of Rotterdam, convert Muslim. 3 tahun umur baru 21, 18 tahun Islam, tapi Islam dia hebat, kualiti. Apa yang dia buat? Dia mengaji, dia belajar, dia mengaji, dia belajar tentang Islam. Dan hari ini dah boleh cakap Arab. Apa dia buat? Dia sebarkan Islam seluruh Belanda, Holland. Daripada situ ada satu daerah, satu masjid, sekarang sudah ada 5 buah masjid. Daripada ada 5 orang Islam, sekarang sudah ada 300 orang satu tempat ataupun di satu kampung. Berkembang kan? Bila mana hari Islam berkembang hebat tadi di Perancis, maka mula nak cari pasal pemimpin mereka. Di sana Kristian, tengok macam mana Islam, oh hebat Islam, macam ni, macam ni, macam ni. Sampai bunyi mereka Kristian dengan Islam cooperate, bekerjasama
buat satu conference persidangan pada setiap minggu yang berakhir. Hari Jumaat bagi tempat umat Islam masjid, Ahad di gereja. Itu yang saya pengalaman dan berjemput sama dengan tim TV3 waktu itu program rakaman. Dan mereka jemput invite kami untuk duduk dalam satu conference di gereja, apa namanya, Allahumma sholli ala Muhammad, lupa satu gereja di tengah-tengah kota Paris. Kami dijemput 3 jam berlangsung conference di situ. Tak pernah semua hidup saya masuk ke gereja. Itu pertama kali, kan? Bukan benda yang nak dibuat, bukan nak berbantah, bukan nak berterikat. Mereka kata Kristian tadi ada mau balik Kristian, ada Robinson, Church Robinson, gereja Robinson, ada padri, ada mau balik Kristian dan sebagainya. So kita nak cari titik persamaan, bukan cari titik perbezaan. Syukur dia pun baca Bible, apa persamaan dengan Islam? Then any question tanya. Okay, tak ada. Kita pula sebab dia pun tuan rumah, dia pun dulu mula kemudian kamu Islam. Okay, bacalah ayat-ayat Quran mana yang patut. Nak cari titik persamaan, terjemah. Any question, tanya pula. Ini mereka hari Ahad tuan rumah, Jumaat mari pula masjid, jemput padri, jemput orang balik Kristian. Ini berlaku ni bukan negara Islam. Jadi bila manusia Kristian tengok, oh ni sebaik peringkat pemimpin, memang mereka tak terima, tapi peringkat bawahan, masyarakat, publik boleh terima. Dialog bukan nak cari masalah, tapi cari titik persamaan. Dah, orang ni mula tengok Islam ada kebenaran. Orang ni tengok Islam betul. Diam tak diam 10 juta hari ini Islam berada di Perancis sahaja. Tapi kita tengok balik tadi, kalau kita tengok Islam tu bukan satu agama acuan jalan hidup, maka kita nampak seolah macam Islam satu cabang daripada agama yang banyak daripada agama yang ada di dunia. Dan seolah macam Islam tidak realistik. Walhal Islam lah yang memandu untuk kemerdekaan, bukan hanya negara tetapi kemerdekaan pada diri. Tuan dan puan sekalian, tu kata tadi, hak yang tak semayang kena 85%, 5 waktu tak semayang. Sekadar kita kata merdeka, budak-budak ambil bendera merdeka, bukan merdeka, merdeka, duk merdeka. Tanya pun dia pun tak tahu apa dia yang kata merdeka. Musuh dah keluar sekalipun, tapi masih lagi tetap kita dikongkong, dibelenggu dengan suatu prosedur hidup yang paksinya bukan Quran dan hadis yang kita ambil sebagai take the first place and take the second place dah. Tapi yang kita rujuk adalah barat. Sehingga kita seronok pun dengan cara barat hari ini, hiburan-hiburan yang terlalu melampau, kebanjiran program-program hiburan barat hari ini. Ada je kejap di mana? Oh, di Bukit Jalil, kejap di sini, kejap di situ, separuh bogil dan sebagainya. Bercium laki dengan laki di pentas baru disepak menjadi isu. Yang ini terkini pula budak-budak pelajar tahfiz pula dijemput untuk hadir satu konser hiburan. Tuan-tuan, apa dah jadi? Apa nak jadi? Benda ni kena alert, sensitif. Sebab kalau kita bermerdeka tanpa melihat kerosakan demi kerosakan yang berlaku pada hari ini terhadap minda, terhadap budaya, maka akhlak anak-anak kita tercemar, kan? Perasaan tak perasaan ini yang dalam proses. Inilah yang sedang dalam proses. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, kata Allah. Terlalu ingin musuh Islam, Yahudi, Nasrani,
Untuk apa? Cabut rentak iman daripada dada orang yang telah beriman. Ni halus ni. Serangan yang disebut Ghazwatul Fikr, segala ideologi Islam yang tercemar, mereka meletakkan Islam, ada yang disebut Islam sekular, ada yang disebut sebagai Islam plural, ada yang disebut sebagai Islam imperial, dan ada yang disebut Islam liberal. Asal tak berasal. Kalau mak bapak tak mengaji Islam yang betul, maka diterima segala bentuk Islam yang datang hari ini. Tak apa, tak pakai tudung, tak apa. Yang penting hati ada iman. Ada orang yang cakap macam tu. Tak apa, aurat tak payah tutup. Seperti mana najis mukhafafah ada. Yang kalau kata tak tutup aurat wanita, dianggap macam nak bersihkan najis mukhafafah. Bagi mereka, ini ideologi soksak. Islam yang merosakkan masyarakat Islam, dan kehadiran Islam yang sebenarnya hari ini kabur. Dia jadi kabur, bukan? Belum. Jadi anak-anak kita tak tahu Islam yang macam mana. Adakah Islam yang boleh tengok konsert hiburan terkini-kini joget? Adakah Islam yang macam ni, yang macam ni, macam ni, macam ni? Sampai peringkat hari ini, tuan-tuan, dia jadi, kata orang Penang, Kedah, ghaflah jingga. Dia jadi ghaflah, Allah. Jadi dia jadi serabut, dia jadi celaru Islam yang ada hari ini. Ni yang takut ni. Merdeka lah, tapi jadi celaru Islam. Macam mana yang kita nak ikut hari ini? Sedangkan Allah beritahulah, Islam yang macam ni yang kamu kena ikut. Quran yang dikatakan Al-Quran tu yahdil lati hiya aqwam, menjadi suatu panduan hidup yang mana menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi tiba-tiba hari ini kita tak ambil Quran, panduan hidup. Baca Quran pun tidak, semayang pun tidak, pergi majlis ilmu pun tidak. Rosak enggak hari ini. Sebab itu kita patut renungi balik kisah hidup Muhammad Al-Fatih tadi. Semayang fardu tak pernah tinggal secara berjamaah. Yang kedua, ciri merdeka Muhammad Al-Fatih, dia tak pernah tinggal solat sunat rawatib mengiringi solat fardu, baik subuh, baik zuhur. Dia tak pernah tinggal. Hak semayang duha semua ni tak ada benda. Memang itu amalan bagi dia wajib, walaupun kita kata sunat. Yang ketiga, dia tak pernah tinggal qiyamul lail, tahajud. Sejak akil balik sampai dia meninggal dunia umur 49 tahun. 3 kita ambil dia cukup lah. Inilah hasil pembentukan akhlak tadi melalui tarbiyah. Ini yang kata tarbiyatul aulad. Mak dengan pak dia didik dengan ulama, akhirnya nampak diterjemahkan dalam hidup. Akhirnya Allah yang lorongkan, ilhamkan jalan bagaimana nak menang dalam satu strategi untuk memerdekakan bumi Konstantinopel. Hari ini Turki disebut. Tengok macam mana hebat. 70 kapal daripada laut dibawa ke darat. Ini strategi. Kalau kata perang, maknanya belum pernah berlaku lagi. Musuh terkejut macam mana boleh Muhammad Al-Fatih mempunyai idea yang sebegini rupa. Peperangan itu maknanya proses usaha nak memerdekakan tadi Konstantinopel akhirnya menemui kejayaan, tuan-tuan. Acuan apa? Acuan agama. Kan itulah Muhammad apa dia Sultan disebut, bukan Sultan, Syekh Abdullah Fahim, satu orang ulama di antara tokoh kemerdekaan negara yang bertitel ulama. Cukup rapat dengan Tunku Abdul Rahman waktu itu nak mencapai kemerdekaan. Usaha dia dengan cara agama. Pengalaman kemerdekaan dia membebaskan negara Arab waktu dia lama di Mekah. Maka kemerdekaan daripada negara Perancis. Ini di antara Syekh Abdullah Fahim, pengalaman dia balik ke Malaysia tahun 1924. Dan pada waktu itu usaha yang pertama menyatukan umat Melayu. Roadshow
Seluruh negara dia pergi untuk menyatukan dulu umat Melayu ni, nak berhadapan dengan British. Kemudian advice, beri nasihat kepada Tunku Abdul Rahman, pergi ke London, jumpa Pesuruhjaya British, minta kemerdekaan tanah Melayu, guna jalan laut, jangan naik kapal terbang. Yang ni tuan-tuan, akhirnya nampak berjaya supaya jalan laut ni lama masa boleh berbincang, meeting, mesyuarat, bincang balik. Ringkas cerita, Tunku Abdul Rahman minta pandangan tarikh bila kita nak ambil kemerdekaan, bulan bila dan juga tahun bila. 31 Ogos, bulannya Ogos tahun 1957. Ini cadangan, suggestion, idea daripada Syekh Abdullah Fahim, bukan Tunku Abdul Rahman. Sebab dia ni tokoh falak, ulama falak hebat, ilmu falak. Jadi Tunku Abdul Rahman refer kepada Syekh Abdullah Fahim, diberi cadangan pandangan. Nampak? Tokoh ulama di belakang tabir, tapi itulah sebenarnya dukungan yang kuat. Bukan setakat nak merdeka, tetapi nakkan supaya tanah Melayu nanti menjadi sebuah negara Islam. Ni Syekh Abdullah Fahim mengharapkan masyarakat yang tadi walaupun majmuk, tapi kita nak Islam berada di atas. Baru kita nampak hebat. Nampak? Kemerdekaan itu sinkronis dengan maksud kebebasan hidup beragama, yang mana kita bebas untuk melakukan ibadah. Apa dia? Ibadah yang Allah dan Rasul perintah. Itu yang kita tahu, bahawa kemerdekaan menikmati kehidupan beribadah. Sebab kan kita bukan sekadar nak merdeka negara daripada penjajah, tapi ingat kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan mereka adalah beribadat kepada Allah. Sesuai sangatlah Rabi'i bin Amir tadi menyebut, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Tujuan kita ni merdeka boleh untuk beribadat, abdikan diri pada Allah, bukan manusia. Takut tadi kepada Allah, bukan takut kepada makhluk dan juga manusia. Baru nampak ni yang dimaksudkan kemerdekaan Islam. Kemudian kata Rabi' bin Amir lagi, walijul adyan ilal Islam, dari kamu berada di dalam satu keganasan agama, maka kilah kamu, hijrahlah kamu, berubahlah kamu. Merdeka apa dia? Berada kamu di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam. Daripada keganasan agama yang lain, maka kau tengok Islam ada adilnya. Adil maksud meletakkan satu pada tempat. Jadi tuan-tuan, hari ini yang semakin kita abai, cuai dengan Islam, kita tersentuh bila Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyebut, jangan biarkan masjid dan surau ini seumpama monumen yang sepi. Monumen ni apa dia? Macam kita kata simbolnya syiar, tapi penghayatannya dah terlalu luntur lemah. Esok jangan sampai masjid surau ni macam tubuh monumen sebagai peringatan. Bila Ramadan baru nak datang, bila Jumaat baru nak datang, bila hari kebesaran baru nak datang, kebesaran Islam, Maulud Nabi, hijrah yang dah lalu, kemudian ni Maulud Nabi pula. Takkan tu dia perhimpunan, bukan menjadi suatu aktiviti rutin. Dah nampak lah, ni Sultan Raja-Raja pun dah nampak macam mana hari ni masjid surau sunyi, sepi. Sedangkan nak cari duit buat masjid ni berjuta kan. Sampai ada yang dekat 20 juta di Subang Jaya, Masjid Putrahan. Sebelum ni katanya kos, saya mengajar juga di sana, 18 juta. Sekarang tak tahulah, mungkin dah naik kos, barang-barang mahal. Kalau hanya satu saf yang suruh Allah, ni yang kata monumen sepi ni.
harga berpuluh juta tapi tak pengimarahan tak ada. Ada yang kurang daripada 15 juta, ada yang harga 10 juta. Yang datang semua ada 4 orang, 5 orang. Karpet berapa ratus ribu. Tu kadang-kadang kan kita tak tahu mana yang kata hari ini Islam. Semakin orang lari dengan Islam, semakin orang lari dengan Islam. Dia Nabi kata faktu badil ghuraba. Macam mana pun kau ikutlah Islam, orang tak mau, orang tak nak. Sebab Islam datang macam tu dulu, maka balik Islam pun macam tu. Jadi pelik. Tak ramai lah masuk yang follow, nak followers. Pujuk lah sahabat kita, saudara Faizal kita di sini aktif. Dia ada GSP, Geng Suara Putrajaya. Ya, cari ustaz-ustaz luar. Program dakwah disuburkan, nak meramaikan, nak orang kata apa dia, mengukuhkan lagi suatu apa dia katakan ukhuwah Islam antara orang-orang Putrajaya. Kemudian nak meletakkan bukan setakat Putrajaya ni, nama Putrajaya, tetapi kita nak penghayatan Islam. Boleh kita katakan majoriti di sini Melayu Islam. Tapi kalau kita tak ambil tahu, tak ambil kisah, mayang subuh pun tak mau berjamaah lagi lah, kuliah pun tak mau mari tuan-tuan. Agak-agak hidup kita ke mana sudah? Nak tunggu pencen. Saat kami duduk di quarters, di pencen nanti kami balik kampung, kamu nak pergi suap. Allah, jangan dengar. Di kampung pun hari ni silap-silap lebih teruk daripada di bandar. Hari nak cari tukang azan pun hari ni susah. Nak cari imam pun payah di kampung-kampung. Sebab orang tua dah tak ada. Yang ramai dulu di masjid dan juga surau, orang tua di kampung. Sekarang dah tak ada orang tua. Kadang-kadang azan zuhur tak ada, azan asar tak ada, cuma kod maghrib, isyak, subuh macam tu. Kita kata tunggulah sok pencen baru di kampung, baru nak dah. Di sini lah tuan-tuan tapak kita ni, kita nak bina foundation, asas yang kukuh ni. Esok kalau kita nak balik kampung, katalah pencen balik kampung, kita dah boleh dah, ya, nak tarik ramai lagi. Kau ada anak-anak muda lagi di kampung. Kita hari ni payah sebab banyak yang dah hijrah, yang mereka keluar daripada kampung. Tu yang lagi teruk hari ni di kampung. Saya duduk di Kelompok Shah Alam lebih 20 tahun, yang kerja di Lembaga Zakat Selangor sebelum. Saya duduk di Ipoh pindah lebih kurang dalam 5 tahun, ya, buat asas sekolah tahfiz. Nak hidupkan kampung ni kan, supaya apa dia? Orang kenal kampung. Supaya apa dia? Anak-anak muda, anak-anak remaja lah maksudnya, yang nak mengaji Quran, nak hafaz Quran pun daripada kampung. Tak ada orang lah yang datang daripada kampung-kampung luar, daripada sekeliling Ipoh, daripada Selangor ada, daripada Johor pun ada. Duk mari mengaji di sekolah tahfiz saya, Mahat Tahfiz Al-Khaliyah di Ipoh. Kita nak didik mereka ni lah tuan-tuan, generasi Quran yang cemerlang. Nanti boleh delegate mereka ni menjadi imam-imam di masjid sekitar dan sebagainya. Sebab kita tak ada jalan, tak ada cara dah. Mesti kita kena gerakkan anak-anak remaja hari, syabab, golongan ni yang nanti hak nak jadi pemimpin, hak nak jadi apa pun, mereka ni lah yang kita kena rekrut daripada sekarang. Supaya boleh mereka kenal Allah, mereka kenal Rasul, mereka tahu peranan fungsi function masjid, surau, rumah Allah, gerak dakwah. Kalau tidak, kita takut tadi monumen yang sunyi dan sepi tak ada function dah hari ini. Pada waktu itu hanya hidup sembahyang Jumaat dan juga Ramadan. Tu pun baru ini Batu Pahat tak silap, tak cukup konon 40 orang masjid di sana nak dilaksanakan solat Jumaat. Sampai begitu kan.
Allah. Ini akhir zaman. Sebab orang dah tak cakna lah. Walaupun merdeka dah 66 tahun, tapi nampak akhirat kita jauh. Maksudnya nak dicintai akhirat itu hari ini cukup jauh daripada hati-hati umat manusia. Walaupun Muslim, mereka lagi sudah tidak lagi rasa tanggungjawab, dan mereka tak rasa menjadi suatu tempat yang mana masjid ni untuk mereka merdekakan diri mereka daripada belenggu jahiliah, daripada akidah yang sesat. Inilah antara sikit sebanyak peranan masjid untuk kemerdekaan umat Islam yang ada pada hari ini. Kita harap Putrajaya mudah-mudahan ada usaha sahabat-sahabat kita, NGO itu ini dan sebagainya, mengimarahkan masjid dan surau. Jangan ini sahaja yang dapat kemerdekaan yang hakiki. Tujibu min azabin alim, untuk membebaskan kamu daripada azab siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Mudah-mudahan tuan-tuan, pertemuan kita pada subuh pagi ini mendapat satu keberkatan, kerahmatan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada rezeki kita boleh bertemu lagi pada lain siri kembali dakwah saya, insya-Allah. Dan sebelum saya mengakhiri tuan-tuan, ada minyak wangi yang saya bawa ni daripada Dubai. Minyak ni minyak wangi, tapi telah disyifa, didoa, dibaca ayat-ayat ruqyah oleh berbahagia marhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Ustaz Ismail Qamus dengan saya punya buat minyak ni lebih 10 tahun. Walaupun Datuk dah meninggal 2 tahun, minyak ni masih ada lagi. Datuk syifa ruqyah antara untuk buat pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus, masuk yang kena sihir, santau dan lain-lain. Alhamdulillah banyaklah testimoni yang saya dapat maklum dengan izin Allah. Minyak ni ada keserasian, boleh untuk anak-anak yang kerap menangis malam, umpamanya cucu, ada kerasian dia, keserasian dia. Orang bagi tahu anak saya cukup bagus pakai minyak ni, dia daripada tak nak sekolah dah boleh pergi sekolah, nangis kerap. Sekarang dah tak menangis. Begitu juga untuk luaran buasir contoh, sapu dekat tempat buasir ni banyak sikit. Dan begitu juga ada yang migraine, testimoni saya yang resdo pun dia ada juga, sapu dekat hidung banyak. Dan begitu juga yang ada masalah stroke, lumpuh, lutut ke, sakit kaki, cuba setiap. Dan hubungan suami isteri pun alhamdulillah dah ada yang bagi tahu boleh dengan izin Allah. Dan begitu juga kalau dalaman buat minum, beberapa titik masuk dalam air mineral ataupun air suam. Contoh di seksi 11 Syahlam, dengan izin Allah, di kanser darah stage 3 tahap 3, minum minyak dengan banyak tu 3 titik, diberi 20 botol dengan saya. Alhamdulillah doktor mengesahkan kanser dia dah berubah. Walaupun hospital dengan cara hospital, tapi cara ruqyah yang ni minyak dengan izin Allah boleh. Diserbat anak autisma, dia tak boleh bercakap, disapu dekat leher dengan izin Allah, berkat doa jampi Ustaz Datuk supaya kamu boleh bercakap, anak autism tu. Dan begitu juga ada muslimat yang masalah fibroid, sapu dekat hari-hari, dia beri 20 botol. 2 tahun dia punya hidup masalah fibroid, izin Allah elok. Begitu juga yang belum jodoh di Terengganu, minyak ni daripada bunga-bungaan marjan. Dia macam istilah mandi bunga. Alhamdulillah dia beli 10 botol, dah jodoh lah tuan-tuan. Itu yang belum jodoh dah jodoh. Siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi. Itu tuan-tuan, ikutlah rezeki masing-masing lah. Ikut mahu, anda dah tahu kan, jadi abang Tesla pula. Begitu. Baik. Dan sebotol harga dia 30 ringgit. Beli 20 promosi, diskaun 50 ringgit, 400. Ada di mana yang kawan sahabat saya jaga, di belakang, di kanan ke belakang. Boleh dapatkan sahabat saya minyak. Tak ada jual di kedai, saya bawa dalam ceramah
Walaupun datuk dah tak ada, tapi baki jampi minyak ni dulu ada lagi. Ini Allah, siapa yang nak boleh. 100,000 motor dah, bukan sikit dah, 100,000 motor dah, satu Malaysia saya ni minyak ni. Dan yang kedua, sahabat ada bawa wakaf Al-Quran untuk wakaf niat pada arwah yang dah meninggal dunia. Satu naskah RM30. Apa yang nak ada di belakang. Jadi sekadar itu, wallahu a'lam. Qul hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل دين الصراط المستقيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.